Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera audio penonton. Apakah perkara audio di luar sana? Kami doakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat juga hendaknya. Dan ada saya kongsikan terlebih dahulu info mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada 3 Ogos 2021 hari ini, Selasa, yang akan berjejaskan di keseluruhan simpang Lubuk Meranti, Mukim Tanjung Maya daerah Tutong, yang mana ianya akan berlaku pada jam 8.30 pagi ini sehingga 11.30 pagi, dan kemudian disambung semula dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penambahan rangkaian kabel kawat atas volten tinggi dan volten rendah di kawasan berkenaan. Dan juga ada penutupan sementara bekalan elektrik akan menjejaskan di sebahagian kampung Sinau dan sebahagian kampung Luagan duduk Mukim Kuriam daerah Tutong. Dan penutupan sementara akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga jam 5 petang. Dan penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan rangkaian volten tinggi dan volten rendah ke stesen elektrik yang baru di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini. Dan audio untuk seterusnya, mari kita saksikan pula bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio pagi ini. Kemahiran hidup merupakan set kemahiran hidup yang diperolehi secara pembelajaran atau pengalaman yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan seharian. Kerana itulah belajar tidak terhad pada umur seseorang. Rampai Pagi Daerah Tutong kali ini mengajak audio untuk menyaksikan kebolehan seorang wanita dari Kampung Lamunin daerah Tutong yang mahir dalam berbagai jenis masakan sekaligus dijadikannya sebagai sumber mata pencarian. Saya percaya ramai yang tahu apa itu belutak. Inilah yang akan dikongsikan dalam siaran kali ini bersama Dayang Saadiah binti Haji Abdul Rashid. Kebetulan beliau juga ada mengadakan kelas masakan cara membuat belutak dan pais daging bersama pelajar yang terdiri di kalangan wanita. Belutak sebenarnya ni makanan tradisi orang-orang Brunei. Ya, isi daging, lemak susu, lemak dada dan cancangan dimasukkan di dalam usus perut kerbau. Pilihannya usus satu mesti memang ada tu, mesti dimasukkan dalam usus. Isi daging, lemak dada, itu yang cikgu sukalah. Sesuai dimakan dengan nasi, tapi yang lebih diminati dengan ambuyat. Memasaknya ditumis, digoreng, dimasak lain pun boleh, tapi yang paling digemari ditumis, digoreng. Selepas dimasukkan segala bahan-bahan, dikeringkan dengan menggunakan mesin penggaring ataupun dijemur di luar lah. Beginilah usul belutak. Belutak adalah makanan khas Brunei yang seakan seperti sosis. Isinya adalah bahagian-bahagian daging yang dipotong-potong dan dicampur dengan rempah-rempah masakan termasuk bawang merah, bawang putih, lada yang dikisar, garam, gula dan sebagainya mengikut cita rasa masing-masing. Yang terpenting sekali, daging dan usus yang digunakan hendaklah dicuci berkali-kali sehingga benar-benar bersih. Secara tradisionalnya, belutak yang siap dibuati akan dijemur di bawah terik matahari. Tetapi kali ini, untuk lebih mudah, menjemur belutak sudah boleh digunakan dengan mesin khas dengan kadar panas yang tertentu. Inilah bidang yang diminati Dayang Saadiah binti Haji Abdul Rashid, memang suka mencuba dengan bab masakan. Bermacam lagi jenis masakan berasaskan daging yang menjadi kesukaan orang Brunei.
Selain glutak, beliau juga ada membuat pais daging dan urat kicap goreng yang diajarkan kepada mereka yang mengikuti kelas yang dibukakan. Saya belajar sejak berumah tangga. Mertua saya yang mengajar babu. Alhamdulillah, tidak pernah gagal. Pasalnya ia senang jadi buatkan dengan bahan-bahannya. Mula-mula dulu belum ada tu IG apa kan, pasal membuatan ni pun dari 2004. Masa ni dari kawan-kawan IG, Facebook, tapi kadang kurang aktif tu kawan-kawan lah yang memberitahu kawan-kawan lain. Dari dagingan ni boleh kita ni buatkan lalap, pais urat, masak kunyit, dikeringkan, kita ni buat macam pulut, kering yang kering. Alhamdulillah banyak juga sudah terjual, tidak lagi terkira berapa. Pelanggan-pelanggan terdiri daripada kawan-kawan yang mempromo, keluarga yang terdekat lah. Sokongan ini dari kawan-kawan, suami, ipar duai. Nah, ada juga lah yang orang-orang lain juga. Kalau boleh lah, walaupun ada yang sudah bekerja tu kan, kalau boleh belajarlah ikut dengan kelas-kelas apa sajalah, bukan semestinya dengan masakan, dengan kemahiran yang lain, supaya macam dapat juga ada untuk membuka perniagaan kecil-kecilan untuk sendiri-sendiri juga, kepuasan diri sendiri. Harapan saya supaya ada anak-anak saya yang mewarisi lah, dan kalau untuk murid-murid saya berharap supaya dorang membuat bisnes tu dengan secara kecil-kecilan, di berterusan, di promo-promo, di mana-mana lah. Semoga semua terus berjaya. Diharapkan untuk murid-murid lah supaya membuat bisnes. Mahu belajar dan berani mencuba merupakan perkara yang harus ditanam dalam diri seorang peniaga bagi Dayang Saadiah. Dari dulu lagi sehingga beliau dapat membuat, terus belajar adalah menjadi keutamaannya untuk mengasah kepandaian memasak secara berterusan dan dikongsi sama bersama orang ramai melalui kelas-kelas yang dibukakan. Semoga ianya menjadi inspirasi kita ni untuk mempelbagai kemahiran dan dijadikan sumber pendapatan khususnya dalam bidang masakan.